Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Muka surat 208. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ard. Ketahuilah sesungguhnya kepunyaan Allah lah, yakni makhluk Allah, hamba Allah, milik Allah. Ketahuilah sesungguhnya kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan juga di bumi. Karena semuanya adalah ciptaan Allah, semuanya adalah hamba Allah, dan semuanya berada di bawah kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Dia mengetahui keadaan yang kamu berada di dalamnya sekarang. Dalam apa saja situasi kita, keadaan kita, termasuk apa yang berada dalam hati kita, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad ya'lamu ma antum alaihi wa yawma yurja'una ilaihi wa yunabbi'uhum bima 'amilu. Lalu dan mengetahui pula hati manusia, hari tuan-tuan, bukan hati. Ada silap typing lah, kerana dalam ayat Allah Ta'ala sebut wa yauma, yaum yakni hari, dan Dia mengetahui pula hari manusia dikembalikan kepadanya, yakni hari kiamat. Walaupun manusia tidak mengetahui, tapi dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala sejak azali, maka Allah mengetahui bila akan, ataupun bila Dia mentakdirkan akan berlakunya hari kiamat, di mana hari manusia dikembalikan kepada Allah. Sebab itu ayat yang terakhir turun dalam Quran, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, surah Al-Baqarah 282. Itu ayat paling akhir sekali. Ayat yang mula-mula, iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat yang paling akhir sekali turun 18 hari sebelum Rasulullah wafat, 18 hari sebelum Rasulullah meninggal. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Hendaklah kamu semua takut akan hari kamu semua akan dikembalikan kepada Allah, dan mengetahui pula hari manusia dikembalikan kepadanya, kepada Allah, lalu diterangkannya. Fayunabbi'uhum, lalu Allah akan menerangkan, akan mendedahkan kembali kepada mereka, yang kepada manusia, bima amilu, apa yang telah mereka kerjakan di dunia dulu. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi tuan-tuan sekalian, kita dapat melihat daripada ayat ini, yang pertama sekali dari segi kerana Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia menyebutkan pada kita bahawasanya mengenal Allah Ta'ala ini adalah mengenal zat Allah, mengenal sifat Allah beserta namanya, dan juga mengenal af'alullah, perbuatan Allah Ta'ala. Di sini kita dapat memahami bahawasanya di antara sifat Allah dan juga nama Allah, iaitu Tuhan yang maha memiliki. Lillahi mulk, inna lillahi ma fis samawati wal ard. Dialah Tuhan yang memiliki segala yang ada di alam ini, kerana hanya Dia saja Tuhan, yang lain semua adalah makhluk. Kemudian Allah Maha mengetahui di sini. Kita dapat memahami di sini juga bahwasanya di antara sifat Allah, bahkan nama Allah yang utama dalam Quran, iaitu Al-Alim, Tuhan yang Maha mengetahui. Sejauh mana Dia mengetahui itu segala-galanya. Dia mengetahui segala-galanya.
Kemudian yang keduanya, yang ketiga, dari segi af'alullah, perbuatan Allah, kejadian Allah, iaitulah Allah telah mentakdirkan bahawa dunia ini akan binasa, akan musnah, dan sekalian manusia itu akan dikembalikan kepada Allah. Dan juga Allah mentakdirkan dia akan menghisab manusia. Fa yunabbi'uhum bima amilu. Jadi Allah akan buka balik, Allah akan jelaskan balik apa yang sekarang kita lakukan di atas muka dunia, kemudian akan dihisab dan akan diberi balas. Kemudian selesai kita daripada surah An-Nur, ayat-ayat jawahir, ayat-ayat yang mana Imam Al-Ghazali rahimahullah bawakan kepada kita ayat-ayat berkenaan dengan Allah, berkenaan dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Selesai surah An-Nur, kata Imam Al-Ghazali, dari surah Al-Furqan terdiri dari 14 ayat. Ayat jawahir ada 14 ayat. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, yakni Al-Quran, kepada hambanya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam terjemahan ni tuan-tuan sekalian, dia terjemah Maha suci Allah. Dalam ayatnya tabaraka, tabaraka. Jadi sebenarnya tabaraka ini memang dia terjemah Maha suci. Maha suci ini salah satu daripada terjemahan. Maha suci makna Allah Ta'ala ni bebas. Di antara tanda atau makna keagungan Allah Ta'ala ini, kerana dia maha bersih, maha suci, maha bebas daripada segala kekurangan. Adapun yang lain, makhluk ini tidak ada yang sama seperti dia. Mesti ada kekurangan, ada sisi kurang, walaupun lebih dalam satu sisi. Hatta malaikat sendiri pun dia lebih kerana dia taat, sentiasa taat kepada Allah, suci dari segi dosa, tapi dia ada kekurangan dari segi ilmu. Dibuktikan dalam kisah Nabi Adam AS, bila Allah Ta'ala kata, bila Allah mengajar pada Adam sekalian nama, lalu Allah Ta'ala bentang pada malaikat, kamu sebut nama-nama segala yang ada di depan. Lalu malaikat kata, subhanaka la ilma lana, maha suci engkau ya Allah, kami tidak ada ilmu melainkan sekadar apa yang kau ajarkan kepada kami. Jadi itu sisi kurang malaikat, walaupun dia suci dari satu segi, iaitu suci daripada dosa, maksum, tapi dia kekurangan. Adapun Allah Subhanahu wa taala dalam segala segenap segi dia maha suci, tidak ada langsung kurang, tidak ada langsung kecacatan. Namun demikian di sana ada ulama yang mentafsirkan tabaraka dengan makna yang kita selalu faham, berkat. Tabaraka, maha berkat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebut oleh Imam An-Nasafi dalam tafsirnya, kata dia tabaraka ay tafa'ala min al-barakah. Bagi tuan-tuan dan puan yang pernah mengaji bahasa Arab sebuah sedikit, dia ada wazan fa'ala, tafa'ala. Jadi kata dia tabaraka ini atas wazan tafa'ala daripada kalimah al-barakah. Jadi apa makna barakah pula? Wahya kasratul khair wa ziyadatuh. Barakah ni ialah banyaknya kebaikan dan juga melimpah-limpah kebaikan. Jadi Allah Ta'ala lah Tuhan yang maha berkat, yang mana segala kebaikan yang ada di alam ini semua daripada dia, semua daripada kurniaan dia. Dan dia sentiasa menambah kebaikan, keberkatan kepada hamba-hambanya, kecuali terutama sekali hamba-hamba yang taat. Sehingga kan tuan-tuan bayangkanlah, kita baca Quran dan satu huruf Allah Ta'ala beri keberkatan sehingga 10 kali ganda. Bismillahirrahmanirrahim saja ada 190 kebajikan. Nabi tak sebut pahala, hadis ni sebut kebajikan hasanah.
Dan satu huruf menyamai dengan satu hasanah menyamai dengan 10 hasanah. Jadi begitu juga sembahyang. Satu solat berjamaah 27. Kemudian pahala berjalan pula daripada rumah. Dan setiap langkah kita itu Allah Ta'ala bagi satu darajat, mengangkat satu darjat kita. Dan juga langkah yang dijatuhkan, kerana kita berjalan itu naik turun naik. Jadi bila kita mengangkat kaki, Allah Ta'ala bagi satu darjat. Dan bila kita menjatuhkan kaki, Allah Ta'ala gugurkan satu besar. Jadi sedekah lagi, puasa lagi. Jadi tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala ini tabaraka, kata dia, Tuhan Maha, dipanggil tazayada khairuhu wa takasara. Mana kebaikan Allah Ta'ala ni sentiasa melimpah, sentiasa banyak kepada makhluknya. Itu tuan-tuan sekalian. Jadi kerana itu, dan dia sebut tuan-tuan sekalian, kalimatut ta'zim, wahia kalimatut ta'zim. Kalimah barakah itu, tabarakah itu ialah kalimah untuk mengagungkan. La tusta'malu illa lillahi wahdah. Tidak boleh digunakan melainkan untuk Allah Ta'ala saja. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, kita nak ambil berkat dengan orang pun mesti pastikan walaupun secara luaran dia orang taat pada Allah. Kalau tidak, tak ada berkat. Mana tidak ada berkat, kerana keberkatan itu daripada Allah Ta'ala saja. Bahawa berkat Allah yang telah menurunkan Al-Quran, di antara keberkatan Allah ialah Quran. Dari segi baca pun berganda-ganda pahalanya. Dan dari segi beriman, tuan bayangkanlah kenapa hebatnya Mekah. Kehebatan Mekah tu, di mana duduknya hebatnya Mekah. Kalau dari segi subur, Malaysia lagi subur. Subur banyak, bukan subur sikit-sikit. Dari segi banyak buah-buahan pun Malaysia juga lah. Sampai buah tak ada tempat orang lain pun ada tempat dia, buah durian. Dari segi apa lagi tuan-tuan sekalian? Dari segi udara, dari segi nyaman Malaysia. Tapi orang main melancong saat-saat begitulah. Tapi di Mekah ni sepanjang tahun, sepanjang waktu, penuh dengan manusia. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Di situ Allah Ta'ala pilih untuk tempat lahirnya Nabi, tempat Nabi menerima wahyu sallallahu alaihi wasallam. Dan wahyu itulah Quran. Dan Allah Ta'ala sendiri menyebut maha berkat Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, Al-Quran. Quran turun di mana? Mekah. Wahyu yang pertama sekali turun di Mekah kepada hamba-Nya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW ini lahir di mana, tinggal di mana? Di Mekah. Jadi sebab itu Mekah itu maju. Mana maju di segi agama, tempat dipanggil wahyu. Jadi sama juga Allah Ta'ala bersumpah dalam surah At-Tin, Wat-Tin wa Zaitun, demi tin dan juga zaitun. Kata ulama dan tafsir, iaitu demi tempat yang banyak ditumbuhi pokok tin dan zaitun, iaitu Palestin, Syam. Wa Turi Sinin, demi Tursaina. Tursaina ni tempat Nabi Musa AS menerima wahyu. Wa hadzal baladil amin, dan juga demi negeri yang aman damai ini, iaitu Mekah. Jadi Allah Ta'ala bersumpah dengan 3 tempat turun wahyu, iaitulah tempat yang paling mulia di sisi Allah di dunia ini. Tempat yang paling mulia, 3 tempat tu. Untuk, dan setiap kali sumpah itu ada sesuatu yang Allah Ta'ala nak tegaskan. Apa yang Allah tegaskan? Makhluk yang paling mulia adalah manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami menciptakan manusia ahsan, afdal, seindah-indah kejadian. Tak ada yang paling indah daripada manusia. Dan macam mana manusia nak kekalkan keindahan itu, keelokan itu, keutamaan itu? Dia kena beriman dan dia beramal soleh. Kalau tidak, kami akan jadikan dia yang paling rendah daripada segala yang rendah. Sebab itu manusia kalau tak beriman, tak beramal soleh, dia akan jadi lebih hina daripada makhluk-makhluk yang lain.
Bila masa itu, apabila sebagian fasih kata asfala safilin, iaitu tak kala dia dimasukkan Allah dalam neraka. Tuan-tuan tengok dalam Quran, ahli neraka ni, tuan-tuan sekalian, apa dia minum? Ghislin dia minum. Ataupun apa ni, wasaqa, iaitu air peluh, air danur, air bisa, air nanah daripada kulit yang keluar, yang menitis keluar daripada kulit sama-sama dia. Jadi Allah Ta'ala hina dengan sebegitu-begitu, sehina-hinanya. Dan sebagian ulama menyatakan bahawa iaitu ketika dia dah tua bangka. Dia dah tua bangka, hebat macam mana pun dia akan kembali hina. Illal ladzina amanu, kecuali orang beriman, wa amilus salihat, dan juga beramal saleh, kerana dia akan masuk syurga. Syurga lagi hebat daripada dunia. Dan juga orang beriman, walaupun dia berada dalam usia tua, biarlah manusia lain menghina dan sebagainya, tapi Allah akan muliakan dia. Falahum ajrun ghairu mamnun, dengan pahala yang tak akan putus. Dengan pahala yang tak akan putus. Sebab itu Nabi menyebutkan bahawa seorang yang dia ketika dia sihat, dia beramal saleh, lalu dia sakit, atau kama qala Nabi SAW, dia sakit ataupun dia pada usia tua, dia tak dapat beramal lagi, Allah tetap akan memerintahkan malaikat menulis pahala waktu dia. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, waktu kita tengah sihat sekarang ni, umur tak kira lah, jangan diingat kata orang muda pun apa nanti tunggu tua sikit. Mati ni esok boleh mati. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, sekarang ni kita masih sihat ini, buat. Nanti bila kita dah tak sihat, bila kita dah tua, orang Melayu kata tambah satu lagi, tua bangka, mana tak guna seduit, orang kata, Allah Ta'ala tetap akan muliakan kita. Muliakan kita, di mana malaikat akan disuruh untuk tulis. Macam mana dia biasa buat sebelum dia tua bangka itu, sebelum dia semasa di dunia dulu, pahala pun akan falahum ghairu majrun ghairu mamnun ini maqtu', pahala yang tidak akan putus. Jadi ala kulli hal, tuan-tuan sekalian, manusia kalau beriman, kalau beramal saleh, dia akan kekal mulia sampai bila-bila, dan dia akan menjadi manusia sampai bila-bila. Liyakuna, Tuhan yang Maha Berkat itulah yang telah menurunkan Al-Furqan, Al-Quran kepada hambanya, agar dia, yakni hambanya itu, yakni Muhammad SAW, menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam, dan menyampaikan peringatan bahwasanya kalau mereka tidak beriman, mereka akan diseksa oleh Allah Ta'ala. Alam di sini, kata ulama, iaitu alam jin dan manusia. Kerana Muhammad SAW adalah Rasul untuk makhluk Allah, jin dan juga manusia. Iaitu hamba-hamba yang mukallaf, dipanggil makhluk Allah yang mukallaf, yang duduk, yang lahir, yang hidup di dunia ini dengan tujuan untuk diuji oleh Allah Ta'ala. Dan kepunyaannya lah kerajaan langit dan juga bumi. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh wa lam yattakhidh waladan, dan dia tidak mempunyai anak. Ini akidah. Allah Ta'ala bagi tahu sendiri bahwasanya dia tak ada anak, dia bukan bapa, dia bukan anak, dia tak ada sekutu, dan tidak ada sekutu baginya. Walam yakul lahu syarikun fil mulk, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya. Hanya dia saja yang menentukan perjalanan alam ini. Wa khalaqa kulla syai'in, dan dia telah menciptakan segala sesuatu. Faqaddarahu, dan menetapkan ukuran-ukurannya. Qaddarahu, menetapkan takdirah dengan serapi-rapinya. Jadi tuan-tuan sekalian, menunjukkan bahwasanya kejadian Allah Ta'ala semuanya ditentukan oleh Allah dengan ukuran yang rapi. Tidak ada yang berlaku begitu saja. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, dalam akidah Asy'ariyah, akidah ulama Asy'ariyah, dia ada satu, dia panggil apa, pembahasan ulama. Apakah Allah Ta'ala ini dia menjadi alam ini, kemudian dia biarkan, dia tinggalkan alam ini berjalan mengikut undang-undang sunnatullah, dipanggil sunnah, dan mengikut adat, dipanggil.
Mana Allah menjadikan api itu membakar dan senantiasa akan bakar bila-bila. Dia tak kacau lagi dah. Tidak. Kata alim ulama, ahli falsafah Islam ada yang pandangan begitu. Allah Ta'ala ni dia jadikan alam dan dia letakkan sebab musabab, dan alam ni akan berjalan mengikut sebab musabab. Ya, akan mengikut sebab musabab. Tidak ada campur tangan lagi daripada Allah Ta'ala. Tidak. Ulama kata setiap detik, setiap inci adalah takdir yang baru. Setiap detik, setiap inci adalah takdir yang baru. Dan teori yang kedua inilah yang telah disahkan oleh saintis. Hatta sel kita ni, tuan sekalian, bukan sel kita ni hak kemarin dengan hari ni sama, tidak. Sel pun berubah. Macam ular dia salin kulit. Cuma Allah Ta'ala sebut setiap benda kehidupan itu ada ajal. Bila tiba ajal, yang lama akan mati, kemudian akan tumbuh yang baru, kemudian akan salin yang baru. Jadi sebab itulah proses ni berlaku. Dalam diri kita pun proses dipanggil pertukaran. Pertukaran itu berlaku. Cuma kita tak sedar lah, kita tak perasan. Sehinggalah bila ajal keseluruhan tubuh ini Allah Ta'ala tetapkan, barulah kita akan mati. Mati pun tuan-tuan sekalian bukan sebagaimana kita duduk sembang tamatlah riwayat hidup dia. Kita sembang orang mati begitulah. Tapi sebenarnya bukan tamat riwayat hidup. Permulaan hidup baru di alam sana, alam barzakh. Cuma proses itu berlaku, pemisahan di antara ruh dengan jasad itu saja. Bukan mati sungguh pun, sebab ruh tak mati. Yang mati adalah jasad. Karena manusia ini ada dua, padanan dua, ruh dan juga jasad. Jasad saja yang mati, tapi ruh tidak mati. Ada 8 kejadian, kata Imam Suyuti, yang Allah Ta'ala takdirkan. Semua makhluk Allah Ta'ala takdirkan ada permulaan, dan semua makhluk Allah Ta'ala takdirkan ada pengakhiran, kecuali 8. Ada permulaan, tapi Allah Ta'ala takdirkan tidak ada pengakhiran. Di antara salah satu daripadanya adalah ruh. Ruh kita ni tuan-tuan sekalian tak akan mati. Ruh tidak mati. Kalau habis mati yang duk sebut tu, itu bukan kematian ruh, itu pemisahan. Pemisahan ruh daripada jasad. Ruh akan berjalan, akan meneruskan perjalanan untuk ke alam khususnya, itu alam barzakh. Kemudian selepas alam barzakh berlaku alam kebangkitan. Ruh akan meneruskan perjalanan untuk menuju ke alam akhirat. Kemudian penghujung alam yang akan ditempuh oleh ruh iaitu syurga ataupun neraka. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, kita jangan fikirkan dunia saja. Kerana dunia ini terlalu singkat. Sehingga kan dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, bila kita bangkit daripada mahsyar nanti, di mahsyar nanti manusia akan merasakan hidup di dunia ini hanya satu pagi atau sepetang saja, berbanding kehidupan dunia yang mana yang sangat lama. Jadi begitulah tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala menyedarkan kita bahawa dengan ingat bahawasanya hidup di dunia ini tanpa ada ketetapan Allah. Ada ketetapan Allah Ta'ala. Sekarang ni kita sedang melalui ketetapan duniawi. Hidup secara duniawi. Sampai masa nanti kita akan menemui takdir, dipanggil barzakh. Dan kehidupan secara di alam barzakh. Di dunia ni Allah Ta'ala takdirkan kehidupannya ialah dengan wang, dengan harta, dengan dipanggil harta benda dunia lah. Dalam surah Al-Syu'ara kita dapat faham kehidupan dunia ini malun wa banun, harta dan juga anak pinak. Itu kehidupan dunia. Tapi bila kamu berada di alam sana, kata Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun, hari kebangkitan nanti tidak akan berguna lagi harta benda dan anak pinak. Sebab anak pinak hanya dunia, harta benda dan anak pinak ini dunia. Di sana dia lain. Nak kena siap cara di sana. Illa man atallah, yang akan berguna di sana ialah orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Dengan hati yang bersih. Jadi tuan-tuan sekalian, rupa-rupanya hati pun tak bisnasa juga.
Nah, hati kita di dunia ni pun hati yang sama kita akan bangkit dalam daripada akhirat. Sebab itu kata ulama Imam Al-Ghazali, akal, hati, ruh, jiwa sama. Dia menggambarkan kepada 4 ungkapan dalam Quran yang menggambarkan kepada batin manusia dari perspektif yang berbeza. Akal, walaupun orang barat dia ajak kita akal lain. Sebab itu kita ni duduk mengaji cara barat, selalu orang sebut apa? Kamu tak ada akal, dia tunjuk tak mana? Kamu tak ada akal, dia tunjuk kepala. Tapi dalam Quran kata akal bukan di sini, akal di hati. Lahum qulubun, mereka dikurniakan dengan akal, dikurniakan dengan hati, la yaqiluna biha, tidak berakal dengan hati. Tapi nak buat macam mana? Kita sains, biologi, semua benda mengaji berkiblatkan kepada barat, Eropah, sat barat, sat timur, Jepun dan sebagainya. Jadi tuan-tuan sekalian, pandang ke barat, pandang timur, pandang mana ni, tapi tak pandang ke atas. Begini. Atas ni lah tempat turunnya rahmat, turunnya wahyu. Bal huwa Qur'anun majid fi lauhin mahfuz. Quran yang mulia itu sudah berada di lauhin mahfuz, sebelum turun. Jadi tuan-tuan, ruh kita ni pun insya-Allah, orang beriman ni pun bila mati nanti malaikat bawa naik ke atas juga. Tapi orang kafir sampai langit yang pertama, malaikat tak pergi naik, tak boleh. Dia ruh yang kotor, tak layak untuk naik ke atas, dilempar ke bumi. Sebab itu ruh dikatakan ruh orang yang kafir itu bersemadi dalam sijin. Sijin ni sebagai mufassir kata berada dalam lapisan bumi yang ketujuh. Tapi roh orang beriman bersemadi di aliyin, melepasi langit yang ke atas, langit yang ketujuh atas sana tu. Sebab itu Nabi jumpa dengan para Nabi waktu Isra' Mi'raj atas sana. Itu tempat dia panggil apa? Ruh orang beriman, insya-Allah atas sana. Tapi kita ni duk kira dunia je. Ya, ni pilihan raya ni tuan sekalian, tengok hak yang atas sama. Mana pemimpin-pemimpin, calon-calon yang nak bawa kita naik ke atas, bukan nak bawa kita duk kira ni ke dunia ekonomi. Tapi yang kita heran tuan sekalian, semua daripada dulu sampai hari ini kita paling banyak sembang ekonomi, tapi ekonomi tak terang mana pun. Orang lain sembang bab ekonomi maju, tapi kita ni sembang bab ekonomi, pakai ekonomi, pakai tu, pakai ni, tuan-tuan sekalian, duduk teratu saja. Tak boleh pergi ke laut, tak boleh pergi lah. Sebab itu Allah Ta'ala hukum kita. Orang Islam ni, kalau tuan-tuan bacalah dalam Quran, hadis sebagainya, di antara hukuman Allah Ta'ala kepada orang Islam ni, bila dia tinggal saja Quran hadis, dia tak akan maju. Itu tanda Allah Ta'ala kasih dekat dia. Sebab kalau dia tinggal Quran hadis, dia maju, dia akan tinggal lagi. Dia akan tinggal. Kita tak apa, tinggal Quran pun maju. Tidak. Orang Islam kalau nak maju, mesti dia dengan Quran. Kalau tidak, dia tak akan maju. Kecuali kalau dia murtad daripada agama, dia masuk agama lain, mungkinlah Allah Ta'ala bagi dunia. Tapi di antara kasih Allah kepada orang Islam ini, macam kita sendirilah Allah Ta'ala kasih dekat kita, Allah Ta'ala takdirkan sakit. Dengan sakit itu menghapuskan dosa, dan sakit itu menyedarkan kita untuk ingat Allah. Lupa benda maslihat. Mengaji pun tak main. Bila sakit, main dah mengaji. Mulanya. Itu tanda Allah Ta'ala kasih dekat kita. Allah tak akan biarkan kita untuk sesat. Allah biarkan kita jauh sesat, melainkan dia akan kembalikan kita kepada dia dengan jadikan kita miskin, dengan jadikan kita sakit dan sebagainya. Jadi sebab itu Imam Malik rahimahullah, dia pernah sebut, lan tasul hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Umat Islam ini, dia tak akan menjadi baik, dia tak akan menjadi elok, dia tak akan jadi maju, dia tak akan jadi cemerlang, gemilang, terbilang. Itu terima apa? Ungkapan Pak Lahlu. Illa bima saluha bihi awwaluha. Melainkan dengan apa yang menjadi baik, menjadi maju, generasi yang terawal dulu. Generasi terawal pada dia sahabat. Sahabat ni menjadi hebat dengan Quran. Maka umat ini, kata Imam Malik, zaman-zaman mana sekalipun hanya akan menjadi hebat dengan Quran Karim. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian,
maka kena angkat pemimpin yang memartabatkan Quran, yang menjulang Al-Quran Karim. Kita dah cukup dah dipedaya oleh dipanggil orang yang menggula-gulakan kita dengan kemajuan duniawi ini, tapi tak maju-majulah. Kalau dia seorang yang maju, dia seorang yang maju, selain dia seorang jadi kaya raya. Alam tara ila rabbika kaifa madda zil. Apakah kamu tidak merhatikan penciptaan Tuhan kamu? Alam tara alam tanzur ila rabbika, kepada penciptaan, ila rabbika, kepada Tuhan kamu, ai ila san'i rabbika wa qudratihi. Kaifa madda zil, di antaranya bagaimana dia manjangkan dan memendekkan bayang-bayang. Walau sya'a la ja'alu sakina, dan kalau dia menghendaki nescaya dia menjadikan bayang-bayang itu tetap tak berganjak. Jadi tuan-tuan bayangkanlah, kalau bayang-bayang tak berganjak, itu makna apa? Matahari tak bergerak. Tuan-tuan bayangkanlah, matahari kalau dia menumpu atas bumi, tak bergerak, tuan-tuan sekalian, akan terbakar habis semua bumi. Kita sendiri pun tahu tuan-tuan sekalian, bila matahari ini, bila dia menumpu, dia akan panas. Tapi kalau matahari tak bergerak malam, tuan-tuan sekalian, lebih daripada 12 jam, 13 jam lah kita ni, malam tempat kita ni, 2 hari malam pasti akan beku. Sebab itu pusingan matahari ini, tuan-tuan sekalian, untuk kebesaran Allah Ta'ala. Allah Ta'ala guna dalam bentuk bayang, dalam bentuk keedaran bayang itu. Jangan ingat kata bayang-bayang ni dengan sebab matahari, tidak. Allah Ta'ala mentakdirkan. Hatta bayang-bayang pun Allah Ta'ala cerita dekat kita, dia yang mentakdirkan, dia yang menentukan perjalanan bayang tersebut. Kita tuan-tuan sekalian, bila kita tengok macam ni lah, ada kadang-kadang kita letak tikar ke apa ke atas rumput. Rumput tu jadi macam mana? Bila tuan-tuan selak tikar tu, dia akan jadi kuning. Dia tak mati lagi, jadi kuning. Kemudian lama sangat tuan-tuan tak angkat tikar tu, dia akan jadi rumput, mati habis semua. Jadi itulah juga dunia kalau tak dapat matahari, apa akan jadi pada dunia ini? Binasa habis pokok-pokok sebagainya. Tapi kalau dapat matahari terlalu banyak pun akan terbakar, akan binasa juga. Kemudian kami jadikan matahari sebagai petunjuk atas bayang-bayang itu. Kemudian kami menarik bayang-bayang itu kepada kami dengan tarikan yang perlahan-lahan. Dalam tafsir Pimpinan Ar-Rahman, dia kata kemudian kami tarik balik bayang-bayang itu kepada kami dengan beransur-ansur. Wallahu a'lam tuan-tuan sekalian. Anda tengok dalam tafsir pun, ulama pun tafsir begitu-begitu saja. Jadi ini dia panggil tadabbur. Sebab tu Quran ni ada ayat yang kita faham terus, ada ayat yang perlu kita renung, ada ayat yang memerlukan kepada kemajuan, dipanggil kemajuan dari segi sains, teknologi dan sebagainya. Kemudian dialah yang menjadikan untuk kamu malam sebagai pakaian. Makna malam ni menutupi manusia dengan kegelapan dia, seumpama pakaian menutupi tubuh kita. Dan menjadikan tidur untuk istirahat. Menjadikan tidur untuk istirahat. Wan nauma subatan. Subatan inqita'an. Untuk kamu berhenti, dia panggil. Berhenti maknanya men-stop, kamu menahan seketika pergerakan supaya kamu berehat. Wa ja'ala an-nahara nusyuran, dan dia menjadikan siang untuk bangun berusaha. Ini sebab itu kita jangan ubah fitrah ni tuan-tuan sekalian. Allah tak jadi malam untuk berehat. Malam untuk dia panggil malam, mana ibarat tutup. Janganlah tuan-tuan cipta lampu pula sampai untuk jaga siang malam. Manusia begitulah tuan-tuan sekalian. Dia ubah fitrah Allah Ta'ala. Jadi masa anak-anak kita. Anak-anak kita tuan-tuan sekalian, bila di luar pun masih lagi dibuka tempat-tempat hiburan dan sebagainya. Orang muda ni dia nak berseronok. Dia tak duduk di rumah. Dia berhibur sampai jauh malam. Televisyen bersama tuan-tuan sekalian. Dulu
Kita ada televisyen juga zaman kecil-kecil dulu. Tapi takat pukul 9 malam. Lepas tu naik pukul 11. Jadi anak-anak semua dulu ni dia lena elok. Bangun pagi pun elok pergi sekolah. Tapi sekarang tuan-tuan sekalian, sekali dengan puak anak tak tidur. Tengok bola, tengok cerita ni, tengok cerita ni, dia pakat dua beranak. Bila malam tak lena tuan-tuan sekalian, melanggar fitrah. Allah Ta'ala kata, dijadikan tidur untuk istirahat. Dan malam tu dijadikan, ditutup oleh Allah Ta'ala. Sebab aktiviti kehidupan ni tidak berlaku. Lepas tu, tidur awal, bangun awal. Itu sunnah Nabi. Tidur awal, bangun awal untuk tahajud. Satu kesilapan yang besar bila orang menganggap bahawa Nabi SAW tidur tak cukup. Dia kata Nabi tak apalah, dia tidur tak cukup, dia Nabi. Kita mana boleh tidur tak cukup. Siapa habaq kata Nabi tidur tak cukup? Nabi lepas SAW, lepas isyak dia tidur terus. Lepas isyak dia tidur, dia akan tidur. Isyak pukul 8.30 Katalah Nabi tidur pukul 9. Nabi tidur pukul 9. Dia mulai 2 jam hingga 3 jam. Satu malam Nabi. Dia mulai 2 jam hingga 3 jam. Sebaik-baik salat ialah salat malam, iaitu salat Nabi Daud AS. Dia salat 1/3 malam. Dia tidur setengah malam Nabi Daud, kata Nabi. Dan Nabi pun ikut macam Nabi Daud juga. Alaihissalam. Nabi Daud kata Nabi, dia tidur nisful lail, separuh malam dia tidur. Separuh malam dia tidur. Dia bangun beribadat 1/3 malam. Dan dia tidur kembali 1/4 malam. Jadi maknanya malam bahagi 6. Dan separuh itu 3/6 tidur. 2/6 semayang. 1/6 berehat balik. Tapi berehat balik tu Nabi bukan tidur atau tilam dah. Dengan tuan-tuan berehat balik tu cari selimut apa semua. Maka terlepas terus subuh. Nabi tidur dengan menongkat atas tangan dia. Agak-agak rasa-rasa agak-agak kita kata kalau terlap tu terjatuh lah tu mana cukup lah dia panggil. Jadi tuan-tuan bayangkanlah pukul 9 lepas isyak sampai pukul 6 malam berapa jam? Berapa yang siap? Pukul 9 malam sampai pukul 6 pagi, sampai 6 pagi. 9 jam. 9 jam. 9 jam bagi 2, 4 jam setengah tidur. 4 jam setengah tidur. Lepas tu sembahyang dalam 1 jam setengah kita kata. Baki lagi untuk berehat balik. Jadi begitulah Rasulullah SAW. Pukul 9 kata dia tidur. Dia bangun pukul 1 kata. Berapa jam lah? Mungkin dah 4 jam. Kalau saintis kata 4 jam, kalau tidur nyenyak, insya-Allah cukup. Sambung lagi ujung sebelum subuh, sejam lagi, setengah jam lagi. Kemudian siang lagi Nabi mengamalkan khailulah. Jadi tuan-tuan cukup. Tapi dengan syarat jangan tengok televisyen lepas. Dia panggil lepas subuh, lepas isyak balik tidur terus. Bangun qiyamul lail. Sebab itu Nabi sendiri mendoakan Allah barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, engkau berkatilah umatku pada pagi-pagi mereka. Jadi sebab itu orang Islam adalah orang yang paling awal sekali hidup atas muka dunia. Kalau dia tak bangun qiyamul lail pun dia bangun subuh. Pukul 6 dia dah bangkit dah sembahyang subuh sebagai dia adalah orang yang mula-mula sekali hidup atas muka dunia melalui menjalani hari yang baru. Sebab tak ada sebab orang Islam dia tak maju. Cuma kemajuan tuan-tuan sekalian, jangan kita terbuai dengan kemajuan cara orang barat. Hidup dipanggil sampai tak reti berehat. Sebab itu bahaya tuan-tuan sekalian. Ada majikan walaupun baik tuan-tuan sekalian. Kadang-kadang majikan baik bagus. Tapi dia ajak pekerja-pekerja dia pulun tuan-tuan sekalian sampai kerja sampai malam. Tak boleh. Ana pernah di Mesir dulu. Ada seorang Arab, dia bagus, dia suami isteri, dia rajin bantu orang Melayu di Skandaria. Dia nama dia Gadawi. Dia bawa anak pergi pejabat dia. Dia ni import ekspor orang kaya tuan sekalian. Duit jutaan. Tapi dari segi kehidupan ni sederhana. Dia banyak habiskan duit dia untuk tolong orang, untuk bantu orang lain. Kereta pun dia pakai sederhana.
Sederhana bukanlah kancil tu. Sederhana corong kaya lah. Dia tak mewah. Dia kata, dia bawa pergi pejabat tu. Dia tengok, dia tunjuk. Ni nak eksport ni kurma ke Malaysia pun sampai dia dah kurma dia. Dia kata, dia kata, pekerja-pekerja saya pukul 5 kena balik. Overtime tak ada. Duit tambahan nanti saya bagi nanti. Kalau untung saya bagi, tak kerja pun tak apa. Tak ada tambahan waktu pun tak apa. Jangan bimbang, dia kata. Bonus untuk kamu ada. Lepas pukul 5 dia kata, untuk Allah Ta'ala, untuk keluarga. Untuk kerja ni dia kata pagi sampai pukul 5. Tapi kita kadang-kadang tuan-tuan sekalian kerja, memanglah kita kata kita ni kerja banyak, nanti kalau duit banyak nanti kita boleh bantu Islam sebagainya. Ya tuan-tuan sekalian. Tapi Allah Ta'ala kata siang saja. Pekerjaan untuk siang saja. Malam itu untuk berehat. Dan juga awal pagi untuk bangun tahajud dan sebagainya. Cuma siang itu ada juga hak Allah Ta'ala, iaitu sembahyang fardu, sembahyang waktu dan sebagainya. Jangan tiru orang lain tentang perselian. Hidup semata untuk bekerja. Balik di rumah pun buka komputer lagi. Duduk tengok saham pula. Balik rumah tengok saham lagi. Ini tentang perselian, tidak. Kekayaan bukan kerana duit. Kekayaan itu kerana Allah Ta'ala. Pembenaran itu kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita selesai kajian, kita habis insya-Allah. Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira dekat sebelum kedatangan rahmatnya, yakni hujan. Kabar gembira bahwasanya hujan hampir akan turun. Dan kami turunkan dari langit air yang amat bersih, air hujan amat bersih sungguh-sungguhlah selain langit Allah Ta'ala kitaran dipanggilnya atas sana. Debu-debu ke, toksin ke, asap ke, dia tak akan dapat capai dipanggil ketinggian langit atas sana. Sebab itu Allah Ta'ala takdirkan. Kotak dan selayak kita ni tuan tengoklah sungai. Tuan tengok sungai. Walaupun orang Islam dia baca Quran, dalam syurga ni mengalir sungai-sungai. Tapi kenapa dia tak jaga sungai? Tuan-tuan bayangkanlah dalam Quran, dalam syurga itu, di antara kenikmatan syurga itu ialah sungai. Tak pernah putus asa Allah Ta'ala sebut dalam syurga ini. Tajri min tahtial anhar. Ada 4 batang sungai. Sungai yang berkualiti dipanggil. Air tawar. Air dipanggil sungai air tawar. Dipanggil. Sungai susu, sungai arak, sungai sebagainya. Tapi orang lain, dunia lain semua dah jaga sungai. Tapi orang kita ni duk buang sampah dalam sungai lagi. Dia tukang pelingkup sungai dia. Jadi sebab itu kita buat kesimpulan, orang Islam sebenarnya dia tak baca Quran. Dia baca Quran tapi dia tak tahu apa yang ada dalam Quran. Ini dia hanya tahu dalam Quran ni sembahyang, puasa, zakat. Padahal hadis-hadis ayat-ayat hukum ni tuan-tuan sekalian tak lebih 500 ayat. Tak lebih 500 ayat. Ayat-ayat tentang alam 1/6, 1000. Ayat tentang kisah 1/6, 1000. Ayat tentang syurga neraka 1/6, 1000 ayat. Tapi kita tak bermain dengan ayat-ayat ini. Dia salah siapa tuan sekalian? Salah ustaz-ustaz juga. Tuan baca kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Sejak zaman dia tu kecacatan tu sudah berlaku, berlarutan sampai ke hari ini. Mengaji agama saja fiqh, mengaji agama saja fiqh. Halal haram, bid'ah tak bid'ah. Lepas tu mulalah dia nak bergaduh. Sebab ilmu fiqh ni tuan-tuan sekalian, ilmu khilaf. Ilmu fiqh ni ilmu khilaf. Kau kata macam ni, kau kata macam ni. Di sana ada ilmu yang tak ada khilaf langsung. Ilmu akidah dalam Quran tak ada khilaf. Ilmu syurga neraka pun tak ada khilaf. Ilmu akhirat pun tak ada khilaf. Tapi orang Islam kurang mengaji. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, banyak benda yang silap. Hatta dia ambil wuduk pun tuan-tuan sekalian, dia buat benda yang Allah Ta'ala marah. Iaitu apa dia tuan-tuan sekalian? Membazir dia panggil. Nabi ambil wuduk 1 cupak air saja. Nabi mandi wajib 1 gantang 1 cupak. Tapi tuan-tuan kita lah, sebut tuan-tuan marahlah. Kita ambil wuduk tuan-tuan cuba tengok, tadah tengok. Di bawah dia panggil apa? Bawah paip air tu. 1 baldi tuan-tuan kita ambil wuduk. Mentang-mentang air percuma. Mentang-mentang air percuma.
Sebab tu kata ulama, ambil wuduk berlebihan ayat rumah makruh. Sebab ayat-ayat kita. Tapi berlebihan ayat wakaf haram. Sebab kita makan hak orang lain, ambil hak orang lain tanpa keperluan. Tambah-tambah lagi tuan-tuan pakai motor pula, basuh motor pula. Cuci kereta dengan ayat masjid. Contoh lagi-lagi haram. Kenapa tak sampai begitu? Beribadat tapi masih melakukan benda yang makruh. Sebab tuan-tuan bersekalian, kerana fiqh. Beribadat mengikut fiqh. Kerana fiqh ni dia kira sah batal. Dia tak tanya Allah Ta'ala terima ke tidak. Itu bukan kami. Ahli fiqh ni sekalian tanya dia, Allah Ta'ala terima tak ibadat kita? Wallahualam. Kami kira cukup rukun 13, cukup rukun 6 wuduk sah. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima daripada orang bertakwa. Bila tuan-tuan membazir saja sudah tidak takwa. Karena Allah Ta'ala sebut tentang Al-Quran, innal mubazzirina, orang yang bazir adalah saudara syaitan. Tapi dalam fiqh tak sebut. Ayat tu tak ada. Tuan-tuan jangan bimbang lah, memang tak ada. Allah ulama fiqh tak akan sebut. Sebab itu tuan-tuan bersekalian, Imam Al-Ghazali rahimahullah, itulah yang menjadi tujuan dia, menjadi faktor dia. Dia berusaha menulis Ihya Ulumuddin. Ihya menghidupkan kembali ilmu agama. Kerana dia merasakan ilmu agama sudah kaku. Tidak hidup, tidak ada ruh lagi. Kerana apa? Yang ada adalah fiqh. Tidak ada akidah, tidak ada tasawuf di situ. Tapi sayangnya tuan-tuan sekalian, kitab Ihya Ulumuddin ini tidak menjadi bacaan bagi kita di tanah Melayu ini. Mungkin ada faktor-faktor lah. Tuan-tuan sekalian, mungkin kitab itu tebal, susah dan sebagainya. Tapi di negara-negara lain, hatta Imam Hasan al-Banna, tuan-tuan baca zikrayat dia, muzakirat dia, pada zaman dia muda, kitab Ihya Ulumuddin ini dibaca tiap-tiap hari selepas subuh. Dibaca tiap-tiap hari selepas subuh. Tuan-tuan sekalian. Jadi apa ni, kena balik tuan-tuan sekalian pada begitu. Kena balik, faham balik Quran ni. Kerana dengan kita faham Quran ni, ataupun kita faham pengajian dengan cara asal dipanggil, cara yang Imam Ghazali nak tu, barulah kita jadi elok balik tuan-tuan sekalian. Hidup balik dipanggil agama ini. Fiqh ni tuan-tuan mengisi sikit saja. Dan fiqh ni tuan-tuan mengaji kira agak-agak nak beramal saja. Yang banyak tu ustaz-ustaz kena mengaji, dia nak kena jawab soalan. Tuan-tuan bukan nak jawab apa pun. Ini mengaji tuan-tuan bab sampai titik bengit, di teori dia panggil. Teori. Mengaji akidah bagi banyak dan mengaji tasawuf bagi banyak. Sekurang-kurangnya tuan-tuan mengaji penawar bagi hati, ulang 10 kali. Bagi lekat sungguh-sungguh dalam hati itu. Barulah hati kita ni ditawarkan. Ini duduk bersarang tuan-tuan sekalian. Lagi mengaji, lagi sombong. Lagi mengaji, lagi berasa diri itu lebih daripada orang lain. Bidayatul Hidayah Imam Ghazali. Kemudian banyak lagi lah tuan-tuan sekalian kitab-kitab itu. Dan agar kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati. Dengan Quran daripada atas juga. Hidup hati yang mati. Sebagaimana air hujan daripada atas juga. Turun bumi menghidupkan bumi yang mati. Dan agar kami beri minum dengan air itu sebagian besar dari makhluk kami, iaitu binatang-binatang ternak dan manusia yang banyak. Jadi sebab itu dalam hadis pun Nabi umpamakan Quran ni macam air juga, macam air hujan. Air hujan yang turun ke bumi. Bumi ni kata Nabi ada 3 jenis. Ada bumi yang dipanggil menerima air, kemudian menumbuhkan pokok. Ini ibarat bagi hati yang subur, menerima Quran, kemudian hati ini disuburkan oleh Quran, dan juga dia menerbitkan buah akhlak, mengajar orang dan sebagainya. Ada bumi yang mana dia tak boleh menumbuhkan tapi boleh menakung air. Ini jadi telaga lah dia panggil. Telaga pun elok juga. Dia tak erti mengajar. Dia menuntut ilmu untuk dia saja. Dia hafal Quran sebuah sikit, dia beramal. Orang suruh ajak, kata amalan saya ni tak boleh nak mengajar, tak erti. Alhamdulillah untuk dia. Dan ada bumi tuan-tuan sekalian, dia tak subur, terima ayat pun tak, dia macam pasir tu. Dia turun, dia maknanya dia lalu saja. Itu orang kafir. Quran turun, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Orang Islam pun ada juga macam tu.
Maknanya dia dengar Quran tapi dia tak ada sensitif, dia tak singgah dalam hati dia. Jadi tuan-tuan sekalian, Allah Taala dalam hadis bahkan dalam Quran pun di sini ada kaitan juga kerana di awal Allah Taala sebut tadi, di awal surah Al-Furqan Allah Taala sebut Quran. Di antaranya Allah Taala sebut tentang air. Air ini menyuburkan bumi, maka begitu juga Quran akan menyuburkan hati manusia. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.